Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, hari ni aku nak cerita tentang Nissan Kick. Okay, kalau kita tengok SUV dalam segmen B ni, sekarang ni yang mendominasi pasaran di Malaysia adalah HR-V dan juga Proton X50. Jadi sebenarnya Nissan punya sebuah SUV segmen B yang agak menarik sebenarnya dan dijangka akan ditawarkan di Malaysia pada tahun hadapan 2021. Dikatakan sebenarnya Nissan dah plan nak bawa model ni masuk, tapi disebabkan tahun ini mereka nak keluarkan Nissan Almera, fokusnya ke situ, dan juga faktor-faktor COVID, kesannya adalah Nissan terpaksa menangguhkan dululah pengeluaran untuk model SUV segmen B mereka ni, iaitu Nissan Kick. Okay, Nissan Kick ni dikatakan adalah pengganti kepada Nissan Leaf. Okay, kalau kita tengok bila kata pengganti, sebenarnya dia ada bawa benda yang sama daripada Leaf kepada Kick ni. Okay, untuk makluman korang, Nissan Kick ni dah dilancarkan di Jepun, kemudian dah dibawa masuk di Thailand, dibawa masuk di Indonesia dan dibawa masuk ke Singapura. Tapi dekat Malaysia masih lagi belum sampai. Jadi mungkin tahun depan adalah tahun yang akan menyaksikan bahawa Nissan akan membawa masuk Nissan Kick ni ke dalam pasaran. Okey, sebab permintaan terhadap SUV ni mula meningkat, terutamanya SUV kecil yang atas tiket mampu belilah. Kalau yang besar sebenarnya banyak, yang untuk segmen C kita dah lihat banyak di pasaran, tapi SUV kecil yang harga patut ni kebanyakannya tak banyak lah. Okay, jadi yang sebab itulah kenapa sebelum Proton X50 masuk, Honda HR-V yang menguasai pasaran SUV segmen B ni. Okay, kalau ikutkan apa yang menyebabkan Nissan Kick ni menarik adalah ia adalah sebuah kereta berenjin elektrik. Okay, aku susah nak declare sama ada dia ni elektrik ke hybrid. Okay, sebab betul dia menggunakan elektrik. Okay, tapi dia masih lagi ada enjin. Itu yang mungkin menyebabkan dia seakan-akan hybrid. Okay, sebab dia ada enjin yang perlu isi petrol juga, sebab dia ada 41 liter tangki untuk pengisian petrol. Tetapi petrol tu bukan digunakan untuk menggerakkan enjin kereta, faham tak? Maksud kereta ini tidak digerakkan dengan petrol sama sekali, sebaliknya hanya digerakkan oleh enjin elektrik. Maksudnya gini, kalau kau beli kereta elektrik, kereta elektrik tu akan perlu dicas bila kau balik rumah, betul tak? Okay, kau balik rumah kau perlu cas, ataupun dia adalah had dia 250 km sekali fully charge. Okay, ada 300 km boleh pergi dengan sekali charge penuh. Okay, tapi Nissan ni pula, Nissan Kick ni beza kerana motor yang terdapat dalam Nissan ini, motor enjin petrol ni yang terdapat dalam Nissan punya enjin ni digunakan untuk mengecas enjin hybrid tu, mengecas bateri 1.57 kW tu. Okay, faham tak maksud dia? Jadi yang menggerakkannya adalah enjin elektrik, dan enjin petrol 1.2 liter tu, 3 silinder tu adalah enjin yang digunakan untuk menjana tenaga untuk enjin elektrik. Okay, maksudnya gini, korang tak perlu dah lagi balik rumah perlu cas korang punya kereta di rumah. Jadi bil api korang tak akan meningkat. Okay, tapi macam mana nak cas enjin elektrik tu adalah motor elektrik yang digunakan. Okay, jadi kau perlu juga tuang minyak. Okay, dan dikatakan 1 liter minyak tu boleh pergi sehingga 30 km 1 liter. Okay, dan sepenuh tangki penuh 41 liter tu dikatakan mampu mencapai 1000 km perjalanan untuk sekali kau pump penuh. Okay, jadi kau kata, apa beza dia kan? Ataupun sama je lah, bukannya kena tak tuang minyak. Ya betul, tapi korang tak perlu charge.
kau orang tak perlu charge kau punya kereta di rumah. Dan aku rasa itu lebih praktikal lah. Okay, untuk korang yang berjalan jauh balik kampung untuk pergi bercuti, okay, tak perlu lagi cari tempat untuk charge kau punya kereta, sebab kau punya enjin konvensional tu 1.2 liter 3 silinder tu akan mengecas kau punya enjin elektrik tu dengan menggunakan kuasa petrol. Okay, itu dia punya idea. Okay, enjin 1.2 3 silinder milik Nissan ni menghasilkan 79 PS dengan 103 Nm. Okay, manakala enjin elektrik yang dibekalkan tu, okay, pula mampu menghasilkan 129 PS dengan 260 Nm of torque, iaitu motor elektrik. Menariknya, kereta ni tiada gear. Okay, sebab dia hanya ada penggerak depan, penggerak belakang, tu je. Tak ada lagi nak gear 1, gear 2, tak ada. Sebab dia hanya menggunakan penggerak depan dan penggerak belakang. Dan sangat mudah sebab dia tak ada gear, tak ada bergigi lah. Okay, selain itu, kereta ni juga menarik kerana dia ni tak ada kesan gegaran dan geseran. Jadi dia sangat halus dan hampir-hampir tak ada bunyi lah. Okay, sebab dia adalah sebuah kereta elektrik yang dicas oleh motor petrol. Menarik tak idea? Aku rasa tu idea yang bukan idea baru tapi fresh. Kenapa setengah kebanyakan kereta-kereta elektrik tak menggunakan idea tu? Sebaliknya menggunakan idea untuk cas kereta ni di rumah. Pada aku yang ini lebih praktikal. Mungkin alasan kenapa mereka ni tak nak menggunakan elektrik untuk cas, sebab kononnya nak jaga alam, nak jaga sumber petroleum yang dijangka habis. Okey, jadi sebab tu kenapa mereka menggunakan tenaga elektrik di rumah. Tapi pada aku, tenaga elektrik itu pun bukanlah kau guna, kalau macam di Malaysia ni, taklah kita guna kuasa air dan angin saja untuk menjana elektrik kan. Sebenarnya kita tetap gunakan arang batu, kita tetap juga gunakan petrol. Okey, jadi last sekali sama je. Okay, penjimatan terhadap bahan asli ni tetap juga habis, betul tak? Okay, tapi kalau tengok di India, okay, di India mereka mempunyai dua pilihan enjin dan mereka tak dijanakan oleh enjin e-power hybrid electric drivetrain yang digunakan seperti di Indonesia, Thailand dan juga Singapura serta Jepun. Di India mereka menggunakan dua jenis enjin, iaitu 1.3 turbo engine yang menghasilkan 158 PS dan 254 Nm torque. Selain itu ada satu lagi pilihan. Kalau mungkin 1.3 turbo ni enjinnya agak mahal harganya, jadi di India menawarkan satu lagi pilihan, iaitu 1.5 NA 107 PS dan juga 142 Nm. Aku rasa ini sama dengan enjin Almera sebelum ni lah. Okey, kemudian Nissan Kick ni tidaklah bergaya SUV, tapi ianya bukanlah SUV sejati sebab dia menggunakan penggerak roda depan. Kemudian dia punya ground clearance tak berapa tinggi, 175. Pada aku hampir-hampir macam sedan je lah. Sebab tu dipanggil sebagai crossover. Okey, jadi dia bukanlah sebuah sedan SUV sejati. Okey, untuk makluman korang, di Thailand, di Thailand, Nissan Kick ni dijual pada harga 121,000 hingga ke 142,000. Jadi aku rasa kalau dia masuk ke Malaysia pun, Nissan mungkin tak bawa banyak variant. Aku rasa dia mungkin hanya bawa yang high spec dengan yang bawah sikit lah. Jadi aku rasa harganya mungkin dalam 150,000. Jadi adakah ianya akan dibeli? Okay, kalau berbanding dengan Leaf tu nampak bentuknya terlalu aneh, terlalu pelik untuk dimiliki, dan orang Malaysia tak suka bentuk yang macam tu. Tapi kalau kau tengok Nissan Kick ni, rupa parasnya agak cantik, agak boleh diterima dan tidak keterlaluan dan tidak aneh lah kalau berada di jalan raya. Dengan teknologi e-power hybrid electric drivetrain ni, aku rasa ia satu pilihan yang menarik untuk dibeli kerana faktor penjimatan bahan bakar dia.
Tapi kau tahulah kalau kat Malaysia ni, apa saja benda yang korang buat atau pengeluar-pengeluar kereta ni buat, tapi kalau bila harganya, kalau kita sebut dia segmen B, harganya 150,000, kau buatlah macam mana pun, selalu ni susah nak jual. Okay, jualannya agak jadi minima. Contohnya macam Toyota CHR, bentuk yang radikal, bentuk sebenarnya ramai orang Malaysia ni suka CHR tu. Kalau harganya 120,000, aku rasa dia boleh laku keras. Tapi disebabkan ia adalah sebuah kereta yang CBU, jadi dijual dengan harga 150,000, kesannya tak ramai orang memilih kereta itu atas faktor banyak lagi kekurangannya lain berbanding rupa parasnya yang agak agresif tu. Okay, dia mungkin ada masalah ruangan dalam yang sempit, space dia tak berapa nak besar, jadi enjin yang mungkin tak power. Jadi kesannya adalah Toyota CHR ni hanya dibeli oleh golongan-golongan tertentu, golongan bangsawan, T20, okay, beli untuk anak, atau beli untuk ambil anak sekolah, ataupun beli untuk hujung minggu punya kenderaan lah. Okay, sebab ianya sebuah kereta yang cantik, yang menarik minat orang nak beli, tapi harganya mahal. Mungkin sebab ia CVU lah. Aku rasa kalau dia buat CKD pun harganya tetap dalam 130 atau 125,000 lah. Okay, jadi aku rasa kalau harganya 150,000 untuk Nissan Kick ni, aku rasa susah untuk jual. Tapi ada peminat-peminat dia yang akan beli. Okay, ada setengah orang yang berkemampuan memang cari sebuah kereta elektrik yang macam ni, yang dia rasa agak baloi untuk dibeli, ataupun dia rasa kalau dia beli dia rasa tak puas hati pun bukan satu isu lah kepada poket dia. Okay, banding kita ni yang cari sebuah kereta yang digunakan untuk kegunaan harian, dan itu mungkin satu-satunya kereta yang kita ada. Jadi selalunya untuk cari 150,000, selalu orang akan nampak ada banyak pilihan lain yang lebih baloi lah daripada macam tu. Baik ambil CRV, agaknya lah macam itu pemikirannya. Okay, jadi isu minyak, petrol, itu adalah isu yang kemudian lah pada aku. Sebab orang akan berkira, orang akan tahu dia punya perbelanjaan. Okay, sebulan dia memang tahu minyak banyak tu, jadi dia mungkin tak menjadi isu lah. Okay, berbanding dia fikir nak kena buat loan 150,000 sebagai contoh, berbanding dengan dia fikir dalam jangka panjang. Okay, sebelum ni mungkin satu tangki boleh guna seminggu, sekarang satu tangki dah boleh guna lebih 2 minggu. Mereka tak akan fikir macam tu. Okay, itu bukan satu benda yang termasuk dalam apa yang mereka fikir untuk beli sebuah kenderaan. Okay, jadi kita tunggu nanti bagaimana Nissan akan bawa masuk Nissan Kick. Bagaimana prestasi jualannya nanti kita akan tengok. Aku rasa kalau dia dipasang, dibawa masuk secara CBU, harganya mungkin 150,000. Tapi kalau mungkin CKD mungkin boleh dapat pun 120. Okay, tak apalah, kita tunggulah. Okay, sebab di Thailand versi asas dia 121,000. Okay, kalau dia pasang di Malaysia pun aku rasa mungkin harganya pun lebih kurang 130 ke, untuk yang spek asas lah. Tapi aku tak pastilah kalau Nissan berhajat sebenarnya untuk bawa masuk versi India. Enjin 1.3 turbo dengan 1.5 NA. 1.5 NA tu dengan 107 PS tu, ya Allah, pada aku untuk sebuah SUV memang tak berbaloi lah. Sebab untuk makluman korang, SUV Nissan Kick ni dia sebenarnya lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang daripada HR-V dan juga X50. Okay, dia serba-serbi lebih besar. Jadi dengan enjin 1.5 NA tu aku rasa sedih lah dia punya speed. Okay, kemudian dengan 1.3 turbo, kemudian dengan 158 PS ni, aku rasa itu boleh pergi jauh. Sebab dia hampir dah mencapai dah lebih baik daripada HR-V 142 tak silap aku, dan juga lebih baik daripada Proton X50 enjin MPI. Okay, jadi itu saja yang aku nak bincang tentang Nissan Kick yang bakal dilancarkan pada tahun depan.
Jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum.